Beliau beliau merupakan seorang accountant bertauliah merupakan graduan di Universiti Malaya pada tahun 1986 dan beliau pernah bekerja di Deloitte Kasim Chan Malaysia dan sebagai seorang auditor dan pernah bekerja sebagai seorang ketua di sebuah laporan korporat di sebuah bank terbesar di Malaysia. Okay. Jadi kalau nak ikut kira-kira, beliau memang sangat pandai kira-kira. Jadi beliau melihat peluang ERP ini benar-benar boleh membantu kita mendapat pendapatan 5-6 angka dan ianya pasti dan bukan lagi sebuah mimpi. Jadi dengan ini, kita mempersilakan kita punya penceramah iaitu Two Star Diamond Patrick Cheng. Selamat malam. Terima kasih kepada MC yang luar biasa. Tepukan kepada Saleh. Sebelum saya mula, bagi saya sedikit masa untuk share skrin. Okey. Boleh nampak? File saya tutup, Patrick. Oh, file saya tutup. Okey. Baiklah, diharap anda semua bersabar. Sabar. Okey. Okey, boleh nampak skrin? Boleh nampak? Baik. Okey. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Patrick Cheng. So, hari ini kita masuk. Siapa yang tekan? Saya tekan. Okey ya. Sebenarnya sekarang dengan sekelip mata saja kita tahu bahawa pandemik ini sudah 2 tahun dah lalu. Kita dah lalui pandemik ini. Dan kalau saya tanya perasaan kita semua, apakah anda rasa dalam 2 tahun ini kita dah tahu di mana-mana kalau kita bincang dengan kawan kita baca surat khabar, kita tahu bahawa kebanyakan atau ramai-ramai syarikat yang sudah orang kata gulung tikar. Dan di situ bila sesuatu syarikat itu gulung tikar atau dia dah dapat pendapatan yang kurang, maka yang paling pertama yang apa dia akan buat ialah dia akan kurangkan pekerja dia atau mungkin dia akan kurangkan gaji. So di situ kita faham bahawa hari ini bukan berlaku di sini, dia berlaku di mana-mana. So kalau anda ada dalam suasana macam ini, marilah saya tunjuk you apakah yang anda boleh dapat di sini. Okey. Di sini kita memberikan satu harapan kepada kita semua. Dan apakah sebenarnya harapan ini? Sebenarnya dia ada 4 sektor dalam harapan ini. Terutama kita bagi anda satu kehidupan di mana dalam jangka pendek anda boleh dapat lebih kurang 3 sampai 5,000 untuk menjalankan kehidupan anda. Dan kedua ialah kesihatan. Kita akan bagi anda satu kesihatan yang memang luar biasa. Dan kita pun dah tahu bahawa dari segi kajian sekarang, kita tahu bahawa di Malaysia sahaja mereka yang COVID victim sekarang sudah mencecah lebih kurang 2.7 juta orang. Dan saya faham, kita semua faham bahawa yang kebelakangan ini virus Omicron, dia merebak sangat cepat. Maka daripada kajian kita dapat bahawa dulu lebih kurang 100 orang, 8 orang sudah terkena COVID. Dan masa depan mungkin dia akan lebih tinggi lagi. So di sini kita bagi anda kesihatan. Dan juga di sini harapan ialah kita bagi you mereka yang mungkin dalam suasana yang pandemik ini mungkin dah putus asa. So harapan ini kita bagi anda untuk masa depan juga. Itu masa depan yang lebih jelas untuk kita semua. So syarikat ini Alcan. Alcan ini dia mewakili enriching life with kindness
expanding network with Elkan. Sebenarnya dalam bahasa Melayu kita katakan memperkayakan kehidupan dengan kebaikan. Mengembangkan rangkaian menerusi Elkan. Itulah sebenarnya Elkan. Dan sebenarnya Elkan dia fokus kepada apa? Dia sebenarnya fokus kepada tenaga manusia. Dia sangat pentingkan tenaga manusia. So mengapa Elkan begitu berjaya? Kerana dalam Elkan ini kita ada 6 elemen penting Elkan. Dan 6 elemen penting Elkan iaitu pertama, syarikat kita Elkan sangat stabil dan kita dah berusia lebih 26 tahun. Dan kita mempunyai produk yang lebih daripada 200 yang bergrade antarabangsa. Dan ganjaran kita sememangnya sangat-sangat adil kepada kita semua. Dan kebanyakan itu kita juga ada satu sistem keempat. Ya, sistem ini yang sistemnya sangat-sangat mudah untuk kita ikuti, iaitu sistem orang kata copy and paste. Dan kita pun tahu, dulu saya kerja di banyak syarikat, kebudayaan dia sangat-sangat penting. Oleh itu, sebenarnya budaya kita ini memang sangat-sangat luar biasa. Kita ialah budaya bersatu hati. Tetapi hari ini yang saya nak cerita yang sebenarnya ialah peluang Elkan ini. So apa sebenarnya peluang Elkan ini? Peluang ini ialah Elkan modul berjaya. So ini ialah sebenarnya saya repeat ialah Elkan modul yang berjaya. So, kalau hari ini kita panggil dia sebagai ERP. Now, ERP ini saya boleh sekarang pastikan kita semua yang mengikuti LRP ini dengan 6 kriteria saya akan kumpaskan nanti. Kalau kita ikut 6 kriteria ini, saya boleh garanti kita semua boleh pasti akan berjaya dalam Elkan modul ini. So, apakah sebenarnya 6 kriteria ini untuk mencapai ERP? Sebenarnya kriteria yang pertama ialah kita dengan jangka pendek boleh mendapat daripada jualan lebih kurang 20,000, kita boleh mendapat lebih kurang 3 sampai 5,000 dalam sebulan. Now, saya kata 20,000 untuk dapat lebih kurang 5,000 pendapatan, itu rasa besar tak? Sebenarnya dia sangat besar kalau banding di luar. Macam boleh dapat? Sebenarnya dia senang. Kita cuma dalam 3 hari, kita cari satu orang, jualan dia 2,000. So, dalam 1 bulan, kita dapat 10 orang. 10 orang, 2,000, kita dapat 20,000 jualan. Dan 20,000 jualan dapat 5,000, sebenarnya sangat besar. Kalau anda tak berapa faham, tak apa. Saya bagi contoh perbezaan dia. Kalau hari ini, yang kita faham di luar, kalau nak jual kereta lebih kurang 50,000 sebiji. You tahu berapa dia orang dapat tak? Sebenarnya keuntungan mereka lebih kurang RM500 saja. So, 50,000 dapat RM500 di luar. Tetapi di syarikat ini, 20,000 saja kita dah boleh dapat berapa? 5,000. Itu besar ya, perbezaan dia. Kedua kriteria yang sangat penting ialah dalam 3 bulan ini kita dah buat active income. Dan active income 3 bulan ini, maka kita capai ini, maka kita masuk ke passive income. Dan sebenarnya kriteria ketiga ini ialah kita mesti buat apa yang kita kata duplikasi. Duplikasi ke bawah. Dan kriteria keempat yang kita tahu, setiap perniagaan mesti susah-susah dahulu, senang-senang kemudian. Sebab sama juga dalam bisnes ini. Kita buat perkorbanan pada permulaan, bersenang-senang kemudian. Yang penting ialah kriteria kelima. Kriteria kelima ini kita katakan guna konsep 28. Tadi saya dah kata dalam kriteria pertama, cari 10 orang dalam 1 bulan. So bila kita cari 10 orang dalam 1 bulan, apa yang kita dapat sebenarnya dalam kriteria ini, 28, 10 orang, lebih kurang 2 orang akan jadi rakan kongsi kita. Yang 8 orang akan jadi pengguna. So kita cadangkan 3 bulan berturut-turut. So dalam 3 bulan ini, you akan dapat 6 orang yang boleh jadi rakan kongsi kita dan 24 orang akan jadi pengguna kita. So dengan 6 orang ini dan 24 orang konsumer ini, kita konsep 28 ini
kita akan bagi masa kita 80% masa kita untuk menjaga, membimbing mereka yang jadi rakan kongsi kita, iaitu 6 orang, dan 20% masa kita gunakan untuk buat tindakan terhadap pengguna itu. Itulah cara kita buat dalam kriteria kelima. Dan kriteria keenam iaitu yang tadi kita kata 3 bulan berturut-turut. Pada bulan yang keempat sebenarnya kita dah hampir capai, iaitu passive income. Di mana kita akan diajar, anda akan diajar latihan sistem kita untuk menjadi anda satu networker. So 6 kriteria ini macam kita mula. Dia tak susah. Dia mula dengan apa? Bulan pertama, tadi kita kata cari 10 orang, 2 review 1 orang, dan kita akan dapat apa? Kita akan dapat income lebih kurang RM4,723. Dan masuk ke bulan ketiga, kita buat benda yang sama, iaitu cari 10 orang. Dan bila kita cari 10 orang, maka income kita sudah naik ke RM6,000. RM6,712. Tapi yang luar biasa di sini, bila kita capai bulan kedua, kita akan ada 2 rakan kongsi kita yang sudah dapat pendapatan RM5,000. Dan kita masukkan bulan ketiga. Bulan ketiga kita buat benda yang sama juga, iaitu kita cari 10 orang lagi dan kita punya pendapatan sudah naik sedikit, iaitu naik sampai RM7,879. Dan yang luar biasa ialah kita punya rakan kongsi sudah ada 8 orang yang sudah mencapai RM5,000 pendapatan. Dan sampai bulan keempat, perlu cari orang lagi tak? Sebenarnya tak perlu. Bila you sampai bulan keempat, you ada berapa? 30 orang. Dan you punya pendapatan sudah naik sampai ke RM10,084. Dan di bawah itu, you sudah ada ramai orang yang sudah capai RM5,000. Okey. Dan bulan kelima, pendapatan naik kepada RM12,600. Bulan ke-6 capai RM37,044. Dan bulan ke-7, you dah capai berapa? 6 angka, iaitu RM107,856. Sebenarnya, bagi saya seorang accountant, saya kenal ramai orang di luar. Sebenarnya, dalam 7 bulan, nak dapat pendapatan RM100,000 ke atas, sebenarnya you nak melabur berapa? Melabur RM2,000 tak mungkin akan berlaku. You perlu melabur berapa? Berjuta-juta ringgit untuk dapat pendapatan 100 juta lebih. Itulah kawan-kawan atau mereka yang saya kenal. So, dalam 8 bulan, you akan mencapai 300 lebih ribu ringgit. So, orang-orang akan tanya saya, betulkah ini boleh capai tak? Sebenarnya, dia pasti boleh capai kalau kita ikut yang tadi saya kata 6 kriteria itu. Okey. Dan untuk merealisasikan, kita nak faham sebenarnya kita ada kata duplikasi, sistem TWAS. Sistem TWAS ini ya sebenarnya ialah ada seorang yang pakar serba boleh, inventor, mathematician, juga engineers. Dia nama dia Archimedes. Dia kata, beri saya tempat untuk berdiri, saya akan menggerakkan bumi. So bermakna hari ini kita tahu bisnes ini ialah rangkaian manusia. So rangkaian manusia ialah kita gunakan TWAS, sistem TWAS. Dan saya tunjuk di sini macam mana kita gunakan sistem TWAS. Sebenarnya sistem TWAS ini ialah duplikasi dan berganda. Itu duplikasi dan berganda, saya bagi contoh di sini. Tadi kita kata cari 10 orang setiap bulan. 3 bulan kita dapat 30 orang. Tapi kita sendiri kita kata 10 orang saja. Kita cari 10 orang, setiap orang cari 1 orang. Dia akan berkembang jadi 100 orang. 100 orang, setiap orang cari 1 orang. 10 orang, kita akan capai apa? 1,000 orang. Andaikan 1,000 orang cari 10 orang setiap orang, maka kita sampai
10,000 orang. Sebenarnya 10,000 orang ramai tak? Bukan kita yang sendiri cari. Ramai, oh saya tak boleh cari. Bukan. Sebenarnya kita cari berapa? 10 orang saja dengan sistem duplikasi dan berganda dia sampai ke 10,000 orang. So kalau kan anda kita ada 10,000 orang dengan setiap orang perbelanjaan lebih kurang RM400, maka kita akan mencapai berapa jualan? 4 juta. Dan 4 juta kalau kirakan tak banyaklah, kirakan 3% sajalah kita dah dapat berapa satu bulan? RM120,000. Okay. So bagi saya, orang tanya, bisnes ini senang tak? Kalau you tanya saya kata susah, senang, dia tak senang. Mana ada pendapatan sampai 100,000 dia senang untuk buat, betul tak? Kalau kata susah, kalau kata saya susah, maka ia akan rasa susah nak buat. Bukan. Yang paling penting ialah apakah anda rasa bisnes ini berbaloikah untuk kita buat. Itu yang lebih penting. So untuk menerangkan apa sebenarnya bisnes ini berbaloi, saya bagi dua keadaan. Keadaan pertama, seorang yang bekerja di pejabat. Katakan dia gaji dia 20,000 sebulan. You rasa seorang yang gaji dia 20,000, dia perlu jadi seorang graduate, betul tak? Dia mesti ada PhD atau mungkin ada master. Betul? Baru dia dapat 20,000. Selalu kita tanya orang baru, terutama orang-orang yang baru pergi keluar kerja. Sampai bila kayu boleh dapat 20,000? Orang itu akan kata, dia fikir sebenarnya ada orang yang kata mungkin 10 tahun. Kebanyakan mungkin sampai kita besar pun tak dapat 20,000. Itu dah kerana di luar. Tetapi tak apa, kita andaikan anda boleh dapat 20,000 di luar satu bulan. Bermakna bila dapat 20,000 di luar, you akan kerja lebih kurang 20 hari dalam satu bulan. Bermakna kita tolak holiday lah, kita tolak Sabtu Ahad. Lebih kurang 20 hari dalam satu hari, sememanglah jawatan tinggi 8 jam sehari. Bermakna you kumpul 160 jam sebulan. So gaji bulanan 20,000 bagi 160 jam bermakna sejam nilai kita ialah RM125 sebulan. Betul? 100 ada orang kata 120 mungkin saya punya kawan mungkin pendapatannya lebih tinggi. Okey, katakan pendapatan you 40,000 sebulan. Mengikutkan pengira ini 40,000 pun satu jam RM250 sejam. RM250 sejam itu kata tinggi tak? Sebenarnya sangat tinggi. Kerana ada orang pun satu hari pun tak dapat RM100 sejam. Ini memang tinggi. Terus sekarang kita bandingkan apa yang dia boleh dapat dalam syarikat ini Elkan. Okey. Kerana kita kata tadi kita kata 7 bulan dapat lebih kurang 100,000. Minta maaf bagi minum sikit. Okey. Bermakna dia nak untung 100,000 tak semestinya senang. Betul tak? Dia takkan senang. Dia mesti ada, kita perlu berkorban. So kalau kita nak berkorban untuk dapat 100,000 dalam masa 7 bulan, dia berbaloi. So hari ini kita kalau nak, bermakna kita mesti bekerja 30 hari sebulan. Bermakna setiap hari 10 jam sehari. So kalau 30 hari 10 jam lebih kurang 300 jam sebulan. Dan dalam 6 bulan ini, plan ini kita kerja 1,800 jam. Dan di sini sebenarnya di Elkan sudah ramai presiden yang lebih 20 tahun yang sudah dapat pendapatan yang mungkin lebih tinggi. Dan kebanyakan kita katakanlah di sini, tadi kita kata 100,000 sebulan, kita turunlah kepada 50,000 sebulan.
Kalau 50,000 sebulan, dia tak kali 12 bulan, 20 tahun, dia lebih kurang berapa kita dapat? 12 juta. Dan 12 juta ini, sebenarnya dia akan naik. Dia akan terus naik. Tapi kita jangan kira itulah. Kita kira sampai 12 juta. So, kalau kita berusaha 6 bulan, kita dapat setiap jam lebih kurang ringgit Malaysia RM6,666. Tinggi tak? Kalau orang kata, oh, saya tak ada masa lah, 10 jam. Boleh? Katakan 5 jam. 5 jam pun dalam 1 tahun. You punya nilai ialah RM3,337 sejam. Saya tak percaya boleh buat. Tak apa. Ada orang yang dia kata, saya tak ada masa. Okey, boleh. Katakan 2 tahun. Anda ambil 2 tahun tu buat. Anda dapat sejam RM1,666 sejam. Bermakna mungkin ambil 3 jam sehari. Boleh? Sebenarnya kalau anda rasa boleh, apa yang anda harus buat ialah sekurang-kurangnya dalam bisnes ini mesti ada satu handphone. Dan handphone ini kita juga mesti ada itu internet supaya kita boleh mulakan perniagaan ini. So, ramai katakan mereka yang nak dapat pendapatan 100,000. Bisnes ini besar. Dia perlukan banyak benda. Banyak cabaran. Tetapi di sini, cabaran ini anda tak perlu risau. You tak perlu risau bekalan. You tak perlu risaukan pengurusan stok atau pengangkutan. You tak perlu risaukan aliran modal. Dan juga tak perlu risaukan pengurusan pekerja. Ini kita tak perlu risau. Di mana anda perlu risau kalau anda buat bisnes yang besar, perusahaan yang besar di luar. Kalau anda sudi, inilah cara kita bermula. Macam mana? Kita seorang sebagai pengguna untuk produk ini dan kita ada talian atas dan bawah talian untuk kita belajar diri dan kita menyertai meeting. Meeting ini ialah apa? Hari Khamis kita ada meeting kecantikan. Hari ini kita ada peluang, meeting peluang dan hari Ahad kita ada meeting produk. So untuk memula kita senaraikan nama. Senaraikan nama ialah orang yang kita percayai, orang yang percaya kita, orang yang boleh support kita. Senaraikan nama dia. Dan kalau kita sudi, kita pergi berkongsi. Kalau tak pandai berkongsi, you boleh ajar dia datang ke meeting-meeting kita. Dan kita buat tindakan susulan dan kita repeat semua ini. Ini sebenarnya memang cara kita bermula. So di sini, saya harap perkongsian saya dapat membantu anda semua. Sebelum saya berhenti, anda harus tunggu untuk dengar perkongsian share itu daripada seorang Duria Cikgu untuk menerangkan bagaimana beliau mencapai ERP yang saya terangkan tadi. Sekian, terima kasih.